khabar semua sihat? Semoga semuanya dalam keadaan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum. Pertama sekali, alhamdulillah, syukur sangat pada Allah SWT. Selama 2 minggu lah juga Instagram Tarbiyah Sentap ni telah disable dan telah disable oleh Instagram. Kami pun tak tahu kenapa tiba-tiba Instagram kita orang kena delete oleh Instagram. Sedih lah juga sebab dah lebih kurang 4 tahun kan kita orang buat Instagram ni, tiba-tiba kena delete. Tapi alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, tiba-tiba pada 2 hari lepas bila saya buka Instagram, dapat balik Instagram saya, Instagram Tarbiyah Sentap ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. So dapatlah kita bersama kembali. So malam ni insyaAllah saya nak sembang-sembang lah dengan korang. Saya pun dalam bilik saya sekarang ni. Saya pun tak tidur lagi. Isteri saya pun, anak-anak saya pun tak tidur lagi. So malam ni kita bersembang-sembang lah insyaAllah. So siapa-siapa yang nak? Anak Syarah. Ni anak Abi. Ni anak Abi. Nama Syarah siapa? Kakak Syarah. Nama Abi siapa? Ustaz Adnan. Ustaz Adnan. Syarah rindu Abi. Syarah rindu Abi. Alah. Abi sejuk. Sejuk? Mana? Ni. So Muhammad Rizwan official, moga dipermudahkan segala urusan kamu insya-Allah. Moga cemerlang exam. Ya. Kepada orang-orang yang ada urusan esok, ada exam ke, ada periksa ke apa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan korang kejayaan dunia dan akhirat insya-Allah. Sarah. So pada malam ni insya-Allah kita akan sembang-sembang. Siapa ada soalan boleh tanya kat bahagian question ni. Dan soalan-soalan yang menarik kita akan kongsilah. Apa yang saya tahu saya boleh kongsikan insya-Allah. Dan untuk pengetahuan korang, alhamdulillah, buku Sarah, buku terbaru saya, Surat Cinta untuk Pendosa, telah pun terbit. So alhamdulillah, dalam tempoh lebih kurang 2 minggu ni dah ramai yang dapatkan buku ni alhamdulillah. So saya nak ajak seramai-ramainya korang untuk dapatkan buku terbaru saya, Surat Cinta untuk Pendosa. Kalau korang nak beli online, korang boleh beli di Instagram kami. Tengok kat Instagram kita orang ada tunjuk macam mana nak dapatkan secara online. Dan kalau korang nak dapatkan di kedai buku, dapatkanlah di Popular, MPH dan Popular, InsyaAllah. Dapatkan buku terbaru saya, Surat Cinta untuk Pendosa. Dapatkan, baca, hayati, fahami dan sampaikan kepada seramai-ramainya orang insyaAllah. Moga ramai dapat manfaat insyaAllah. Syarah dah ngantuk, pergi tidur. Aduh, mau habis. Okay, bye. Nak tidur. Pergi dekat Bibiam. Panggil Bibiam. Bawa Bibiam sini. Okay, insyaAllah. Sebelum kita mulakan sesi soal jawab ni, saya nak bagi tahu juga insyaAllah, dalam masa terdekat ni kami akan rilis beberapa lagu cover. Pertama lagu cover Roxanne. Macam mana Haji dia semua tak tahu. Roxanne. Kita orang akan cover versi bahasa Arab. Versi dakwah yang akan dinyanyikan oleh tim TV dakwah, Autotune Band insyaAllah. Tak lama lagi akan rilis. Dah siap dah lagu tu. Kami dah rekod. Kemudian kami juga akan rilis lagu cover versi dakwah, lagu Dance Monkey. Yang lagu ni tengah viral sekarang kan. Tak tahulah kenapa viral. So insyaAllah kami akan rilis lagu Dance Monkey versi dakwah yang akan dinyanyikan oleh kumpulan Robitoh insyaAllah. Kemungkinan besar tak lama lagi insyaAllah. Nanti kan. Dan tak lama lagi kumpulan Robitoh pun akan rilis single mereka. Dan Anik Muhaimin pun akan rilis single mereka.
Dan kumpulan The Truth pun akan release single mereka tak lama lagi. So nantikan. Jangan lupa subscribe YouTube Tarbiyah Sentap insya-Allah. Sekejap anak saya buat hal. Sarah. Okey. Nabi. Ini anak kedua saya, nama dia Mariam. Mariam. Nama dia Mariam. Yeah. Mariam. Mariam. Anak saya. Ya, dia cari Syomel. Anak. Ya baik ni, Vivian. Tahu. Okey. Okey. InsyaAllah kita akan buka sesi soal jawab lah. Paksa melayan anak berdua ni. Dia dua ni. Tak lampau pun. Soalan pertama daripada Temu. Nas Iskandar. Soalan yang baik. Sarah. Sarah. Hai, nama saya Mariam. Nama saya Sarah. Nama dia Sarah. Nama dia Mariam. Okey. Okey. Macam mana nak hilangkan obses terhadap artis? Pertama sekali, Ada ya. Sarah. Tunggu habis tengah nak. Tu. Pertama sekali, cara nak hilangkan obses kepada artis, kita kena tahulah apa hukum obses kepada artis. So, obses kepada artis ni, hukum dia adalah dosa. Bahkan obses kepada ustaz pun, Sarah, jangan buka kopi habis. Kan, obses kepada ustaz pun, obses kepada ulama pun, obses kepada agama pun boleh jatuh kepada sesat. Terlalu ekstrim dalam beragama pun boleh jatuh dosa. Sebab tu dalam apa-apa keadaan kita dituntut untuk bersederhana. So dalam satu hadis Nabi SAW ada ceritakan ada seorang hamba Allah ni, dia datang kepada Nabi SAW dan dia kata dia sangat cintakan Allah. Dia terlalu obses dengan Allah SWT sampai dia kata dia nak solat tahajud dan dia tak nak tidur, dia nak puasa dan tak nak buka puasa, dan dia tak nak berkahwin. Maknanya dia nak hidup dia ibadat sahaja. So orang-orang yang macam ni terlalu ekstrim dalam beragama pun Nabi SAW marah. So Nabi kata, aku adalah orang yang paling bertakwa dan aku bertahajud dan aku tidur. Aku puasa dan aku buka puasa dan aku berkahwin. Dan itulah sunnah aku. Siapa yang tak ikut sunnah aku, maka dia bukan umat aku. Bermakna Sarah, pergi kat Umi Bermakna orang yang terlalu ekstrim dalam mencintai Allah, terlalu obses dalam mencintai Allah pun boleh jatuh sesat. Apatah lagi obses terhadap artis. Apatah lagi obses terhadap artis yang kafir, yang bukan Islam. Lebih-lebih lagi lah, sangat berbahaya untuk iman. Lebih-lebih lagi artis tersebut adalah ajnabi. So sebab taksub ni akan membuatkan hati kita buta. Taksub kepada seseorang ni membuatkan hati kita buta. Macam zaman sekarang lah, ada orang terlalu obses dengan K-pop misalnya. Obses terhadap K-pop tu sampai segala kesalahan-kesalahan K-pop tu dia rasa tak salah. Dia rasa K-pop tu boleh, dia rasa K-pop tu halal. Lepas tu kalau ada orang tegur dia marah. Ataupun orang yang terlalu obses pada Justin Bieber misalnya, ataupun terlalu obses pada artis nasyid sekian-sekian misalnya, ataupun terlalu obses pada artis Melayu, pelakon Melayu, ataupun apa-apalah, tak kisahlah apa-apa bangsa, Korea ke Jepun ke Bangla ke Indon ke Melayu ke apa-apalah, terlalu obses kepada mereka sehingga taksub dan kesalahan orang tu pun dianggap betul. Benda ni sangat-sangat bahaya dan boleh mematikan hati kita serta membutakan hati kita. So, macam mana nak hilangkan obses kepada artis ni? Kembalilah kepada Allah SWT. Kembalilah kepada Allah SWT. Banyakkan baca Quran, banyakkan beribadat, banyakkan solat. Tundukkan pandangan kita, elakkan buat benda-benda haram. Apabila kita menundukkan pandangan kita daripada
maksiat ni, menjaga telinga kita daripada dengar lagu-lagu yang tak sepatutnya, menjaga mata kita daripada melihat benda-benda yang tak sepatutnya, barulah Allah akan masukkan dalam hati kita kemanisan dalam beribadah. So kalau korang nak rasa nikmat beribadah, nak rasa tenang beribadah, nak rasa manis beribadah, nak rasa nikmatnya ibadah, nak rasa kebahagiaan dalam beribadah, maka elakkan daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Barulah subur rasa cinta Allah dalam hati kita. Kalau tidak, kita tak habis-habis cinta artis ni, artis tu, obses artis ni, artis tu. Kita rasa nak kahwin dengan artis ni, nak kahwin dengan artis tu, dan akhirnya sampai bila pun cita-cita kita takkan dapat. Bagus soalan ni. Kita tengok soalan seterusnya. Apa soalan yang best? Daripada Aiman, macam mana nak tenangkan hati daripada overthinking? So basically, bila kita overthinking ni, pada benda-benda kecil pun kita terlalu overthinking. Sekiranya benda tu kita tak mampu kawal, maknanya dia dah jadi satu disorder. Maknanya dia dah jadi satu penyakit yang perlu dirawat dan perlu jumpa doktor dan perlu makan ubat serta mendapat kaunseling daripada doktor. Sebab sometimes terlalu overthinking ni tanda-tanda depression dan tanda-tanda anxiety sebenarnya. Yang mana kalau kita tak mampu kawal benda tu, maknanya kita sakit dan kita perlukan rawatan. Dia sama macam demam, dia sama macam kanser, dia sama macam sakit buah pinggang. Semua tu sakit, ada simptom dia dan perlu rawatan. Sama juga macam penyakit-penyakit mental ni, contohnya macam depression, anxiety, bipolar disorder dan sebagainya. Sekiranya simptom-simptom tu ada, yang mana antara simptom dia adalah overthinking, terlalu fikir sampai stres pada benda-benda kecil-kecil ni, maka segeralah jumpa doktor, minta nasihat doktor. Sekiranya perlu ubat, sekiranya perlu rawatan. Tetapi nasihat saya, kalau korang terlalu banyak sangat overthinking ni, tenangkan diri, istighfar banyak-banyak. Dan korang kena tahu, sometimes masalah ni kecil je. Cuba fikirkan benda-benda besar. Sibukkan diri korang dengan benda-benda besar, supaya apabila ada masalah-masalah kecil ni, bagi korang tak ada apa. Sebab korang dah terlalu sibuk menyelesaikan masalah-masalah yang besar. Sebagai contoh, orang yang dah sibuk dengan dakwah dan tarbiyah, orang dah sibuk tentang perjuangan, orang yang dah sibuk tentang nak berdakwah sini sana, nak sebarkan kebaikan, orang yang dah sibuk nak baiki negara, baiki agama. So bila agenda ada besar, contohnya macam Nabi dan sahabat, agenda ada besar, mereka, Nabi SAW nak sampaikan Islam kepada seramai-ramainya umat dia. So bila perjuangan kita besar, apabila datang masalah-masalah pada kita, kita akan anggap kecil je. Sebagai contoh, Nabi SAW kena baling batu, kena caci maki, orang pulau dia, sahabat-sahabat perang sini sana, luka sini sana, kematian sini sana, keluarga mati. Tapi mereka boleh lalui dengan keadaan tenang, dengan keadaan redha. Sebab apa? Sebab mereka ada Allah yang maha besar. So segala masalah-masalah bagi mereka kecil. So kalau korang banyak sangat overthinking pada masalah-masalah tu, nasihat saya, antaranya selain daripada pergi doktor dan sebagainya, banyakkan buat benda-benda besar. Sebab bila jiwa korang besar, maklumat korang besar, agenda korang besar, insya-Allah masalah-masalah kecil ni bagi korang senang je nak handle, insya-Allah. Wallahu alam. Soalan seterusnya. Apa pendapat tentang apa yang berlaku di Uyghur? Seperti mana yang kita tahu, Uyghur ni adalah satu etnik di China, yang mana sekarang ni telah ditindas lah, yang mana mereka ni Islam. Ada orang kata yang China ni dia seksa etnik Uyghur ni bukan kerana mereka Islam, macam-macam lah. Tapi sebenarnya memang mereka menyeksa Uyghur ni adalah semata-mata kerana mereka Islam dan mereka nak hapuskan Islam di sana. Kalau korang baca kronologi dan jumpa orang-orang di sana dan dengar tentang mereka, pandangan mereka, ulama-ulama di sana, memang ia adalah satu penindasan terhadap orang-orang Islam di sana. Dan kita sebagai orang Islam di sini, benda yang perlu kita buat, kita nak pergi China nak tolong mungkin tak mampu, tapi apa yang perlu kita buat sekarang, pertama sekali jangan putus doa. Kalau boleh setiap kali doa tu, doakan mereka sekali. Kedua, kita share tentang berita-berita tentang Uyghur ni, supaya orang yang tak tahu boleh tahu. Sebab ini isu umat.
Kan kita orang Islam sepatutnya bila umat Islam yang lain ditindas, kita kena rasa sebab, kena rasa sakit. Kan? So kita kena sebarkan benda ni supaya orang tahu apa yang terjadi pada mereka. Sebab Nabi SAW kata, malam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tak ambil tahu tentang urusan umat Islam yang lain, maka mereka bukan umat Islam. Maknanya Nabi tak mengaku umat kepada orang yang tak hiraukan saudara-saudara Islam dia yang lain. So kita kena ambil tahu dan kita kena sebarkan. Siapa ada media sosial, Facebook, Instagram, Twitter ke apa, sebarkan tentang uyur. Pray for uyur dan sebagainya. Dan yang ketiga apa yang kita boleh bantu ialah kita ubah diri kita lah. Kita ubah diri kita. Kita di sini pun buat dakwah. Kalau kita kat Malaysia pun tak buat dakwah, apa akan jadi? Lama kelamaan takut-takut yang menguasai Malaysia adalah orang-orang yang bukan Islam, yang memusuhi Islam. Dan akhirnya apa yang terjadi di Uyghur pun boleh jadi dekat kita juga. Seperti mana di Palestin dulu dikuasai oleh orang Islam. Tapi apabila orang Israel masuk dan terjadilah apa yang terjadi, dan akhirnya Palestin punya tanah tu dirompak, dijarah, dijajah, dan akhirnya tinggal kecil je yang selebihnya orang Israel ambil, dan akhirnya mereka hilang tanah mereka. So kita tak nak benda tu berulang di Malaysia. So sebab tu sekarang ni kita sendiri kena fahami Islam betul-betul, laksanakan dakwah, lawan segala ideologi-ideologi yang sesat macam liberal dan sebagainya, komunis dan sebagainya. Macam sekarang ni kan dah kecoh dekat Malaysia. Komunis-komunis ni dia nak buat apa? Perhimpunan lah, nak bangkitkan komunis balik. Lepas tu ada Dongzong, tahu Dongzong kan? NGO Cina ni. Lepas tu adalah beberapa parti-parti orang Cina ni yang bantai tulisan Jawi, yang bantah tulisan Jawi dan sebagainya. Sedangkan ni negara Islam kan. Kenapa dia nak kecoh-kecoh tentang urusan orang Islam? Bayangkan kalau orang-orang macam ni dapat kuasa dan menguasai Malaysia, apa jadi kat Malaysia? Sebab tu kita daripada sekarang kena aware benda ni, fahami Islam betul-betul supaya kita tak terjebak dengan golongan-golongan liberal, supaya kita akhirnya tak salah mengundi orang-orang yang salah. So basically macam itulah. Moga Allah pelihara saudara-saudara kita di Uyghur, dan moga apa yang terjadi di sana tak jadi di Malaysia, insya-Allah. So sebelum kita teruskan tentang soal jawab, saya nak ucapkan terima kasih lah pada semua. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab Instagram Tarbiyah Sentap ni dah lebih kurang 2 minggu telah disable. Korang mungkin perasan lah kot, nak search Tarbiyah Sentap tak keluar dekat Instagram, sebab Instagram dah delete akaun Tarbiyah Sentap ni. So saya sedih lah juga. Selama 2 minggu saya sedih lah juga. Tapi Alhamdulillah, ada kawan saya tolong, dan akhirnya dapat balik. Saya syukur sangat-sangat. Saya terus ucapkan Alhamdulillah banyak. Dan malam ni kita dapat bertemu kembali, insyaAllah. Baru 2 hari lepas Instagram Tarbiyah Sentap ni dapat balik. So Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah. So dan jangan lupa dapatkan buku terbaru saya. Baru rilis pada minggu lepas. Tajuk dia Surat Cinta untuk Pendosa. So saya nak seramai-ramainya korang dapatkan buku ni. Ada banyak mesej besar yang saya nak sampaikan dalam buku ni. Saya nak korang tahu betapa Allah sangat cintakan korang sebenarnya. Supaya korang baca, korang menangis, dan korang rasa bersalah kalau korang tak balas balik cinta Allah tu. Dan ada banyak benda yang saya sampaikan dalam ni. Sebanyak 378 muka surat kot, insyaAllah. Dan saya juga nak cakap terima kasih, jazakumullah khairan kathiran kepada semua. Buku saya Surat untuk Orang yang Putus Asa telah tercalon dalam Best of MPH 2019. So saya nak ucapkan terima kasih sangat. Buku saya Surat untuk Orang yang Putus Asa telah tercalon dalam Best of MPH 2019. So siapa yang dah baca buku Surat untuk Orang yang Putus Asa tu, saya ucap terima kasih. Dan jangan baca je, kau boleh amalkan dan sampaikan, sebarkan kepada ramai orang. Dan siapa yang belum dapatkan buku Surat untuk Orang yang Putus Asa, boleh dapatkan segera di kedai-kedai buku, MPH, Popular, SMO dan sebagainya. Dan dapatkan buku terbaru saya, Surat Cinta untuk Pendosa. Sebenarnya saya buat siri surat. Ada Surat untuk Orang yang Putus Cinta. Sekejap Ada tak buku Surat untuk Orang yang Putus Cinta? So basically saya ada buat siri surat.
Pertama, surat untuk orang yang putus cinta. So, buku surat untuk orang yang putus cinta ni saya terbitkan pada 2017. So, 2017 ke? 2017 je lupalah pula. 2017, betul. So, alhamdulillah buku surat untuk orang yang putus cinta ni telah terjual lebih kurang 50,000 naskah. Alhamdulillah. Dan buku ni telah tercalon dalam pilihan pembaca popular anjuran Popular Bookstore. Alhamdulillah. Dan juga Best of MPH juga. Dan pada tahun ini, tahun 2018, pada tahun ini pula. Pada tahun inilah, tahun ni, 2019, saya buat buku surat untuk orang yang putus asa. So, alhamdulillah buku ni pun dah terjual puluhan ribu, alhamdulillah. Moga ramai yang baca buku ni dapat manfaat sebanyak-banyaknya, insya-Allah. Dan buku ni alhamdulillah tercalon dalam Best of MPH 2019. So, ada dua lah. Surat untuk orang yang putus cinta, surat untuk orang yang putus asa. Dan alhamdulillah yang terbaru, surat cinta untuk pendosa. Ini yang paling baru minggu lepas siap. Alhamdulillah. So, setakat ni dah ada 3 lah siri surat. Dan saya nak sangat korang baca. Dan insyaAllah pada tahun depan, awal tahun depan, saya nak terbitkan surat terbuka untuk muslimah. InsyaAllah. So, semoga korang yang baca tu dapat manfaat sebanyak-banyaknya, insyaAllah. Itu yang penting. Tak guna juga kalau saya menulis, kalau saya sendiri tak amalkan. So, korang pun doakan supaya saya dapat amalkan, insyaAllah. Ya, Sarah? Sorry. Okey, kita teruskan soal jawab, insyaAllah. Bismillah. Daripada Manan Arif, kot. Macam mana nak hindari sifat malas? Cara nak hindari sifat malas ialah kena rajin. Macam mana nak rajin? Nak rajin kita kenalah ada maklumat yang besar. Kita kena ada maklumat. Kita akan rajin membuat sesuatu yang kita ada maklumat yang jelas tentangnya. Kalau kita pun belajar pun tak ada maklumat, macam mana kita nak usaha sungguh-sungguh untuk mengejar maklumat tu? So, niat kena betul. Ikhlaskan niat kenapa belajar. Kalau orang ikhlas ni kebiasaannya dia rajin. Tapi orang malas ni kebiasaannya dia tidak ikhlas. So, ikhlaskan diri dalam belajar, insyaAllah. Kenapa wanita sekarang susah nak tutup aurat? Boleh terangkan tak? Sini, Sarah. Okey, kenapa wanita sekarang susah nak tutup aurat? Sebenarnya bukan wanita je yang susah nak tutup aurat zaman sekarang ni. Lelaki pun ramai yang susah nak tutup aurat. So, bukan aurat je yang tutup aurat je yang susah. Nak solat pun ramai orang yang susah. Padahal solat ni senang je kan. Sekejap je, 5 minit dah settle solat. Abi. Ya. Apa tu mana? Contoh lain nak tinggalkan couple. Nak tinggalkan couple ni senang je. Apa yang susah sangat? Betul, clash je lah kan. Nak tinggalkan rokok. Tinggalkan rokok susah lah juga kan. Sebab ketagih kan. Tapi basically, kenapa ramai orang susah sangat nak melaksanakan perintah Allah? Dan kenapa ramai orang sekarang susah sangat nak meninggalkan larangan Allah? So, sebenarnya, best bau rambut anak ni seronok. Wanginya, Sarah. So, macam mana kita nak senang melaksanakan perintah Allah? Sebenarnya dia macam ni. Saya bagi analogi yang mudah macam ni. Okay, pergi kat Umi. Bye, Sarah. I love you. Saya nak bagi contoh mudah. Kalau kita ada duit. Sekarang ni kalau nak beli barang, kita kena ada duit. Lagi banyak duit kita, lagi banyaklah barang yang kita boleh beli. Lagi sikit duit kita, lagi sikitlah barang yang kita boleh beli. Dan kalau kita tak ada duit, kita tak boleh nak beli apa-apa. Walaupun benda tu $10 pun, kita tak mampu nak beli. Sebab apa? Sebab kita tak ada duit. So, atas hal inilah, kalau kita perasan, ramai orang yang bersungguh-sungguh nak cari duit. Kerja sini pagi, petang, siang, malam. Kerana dia tahu duit tu boleh membuatkan dia dapat beli sesuatu. So, akhirnya orang bertungkus lumus untuk cari duit. Betul tak?
So sebenarnya apa yang saya nak sampaikan, duit ni ibarat iman kita. Seperti mana kalau kita tak ada duit, kita tak boleh nak beli apa-apa. Seperti itulah orang yang tak ada iman, dia tak boleh nak melaksanakan perintah Allah walaupun perintah Allah tu sangat senang. So kalau iman kita sedikit, kita akan dapat buat amal-amal yang sedikit je lah. Tapi kalau iman kita banyak, kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah yang banyak. Tapi kalau orang yang tak ada iman, iman dia sikit, nak sebut satu subhanallah pun susah. Orang yang iman dia lemah, nak solat subuh 2 rakaat pun tak boleh. Orang yang iman dia bermasalah, nak istighfar pun, astagfirullah pun dia rasa berat, dia rasa malu. Orang yang iman dia lemah, nak ajak orang buat baik, nak cegah kemungkaran pun dia dah rasa, nanti aku ni bajet alim pula kan. Tapi bila iman kita kuat, kita boleh solat tahajud, kita boleh solat berjemaah di masjid, kita boleh baca Quran 10 muka sejuzuk setiap hari, kita boleh sedekah banyak-banyak. Sebab apa? Iman. Lagi tinggi iman, lagi banyak amal kita boleh buat. Lagi rendah iman, lagi susah kita nak melaksanakan amalan-amalan dan perintah-perintah Allah serta meninggalkan larangan Allah. Macam duit lah. Tapi hari ni ramai orang berpenat-penat untuk dapatkan duit. Tapi kenapa hari ni kita tak boleh berpenat-penat untuk dapatkan iman? Sedangkan iman tu lebih berharga daripada duit. Bahkan zaman sekarang ada orang sanggup menggadaikan iman hanya untuk duit. Sanggup menggadaikan iman hanya untuk duit. Dia sanggup buat benda-benda dosa, pekerjaan-pekerjaan yang dosa hanya untuk dapat duit. So ini adalah satu tipu daya syaitan yang sangat berat. Dan moga Allah pelihara diri saya dan semua, sebab takut-takut kita pun terjebak juga. So sebab tu nasihat saya, kita bukan sekadar kena cari duit je, bukan kena usaha untuk dapat duit je, tapi kita kena usaha sedaya upaya untuk dapatkan iman juga. Kerana iman adalah segala-galanya dunia ini. Lagi tinggi iman, lagi dekat kita dengan Allah, lagi kita rasa ringan untuk beramal. Tapi bila iman kita lemah, nak beramal benda-benda yang mudah pun kita rasa susah. Wallahualam. Okay, soalan, saya ambil beberapa soalan lagi insya-Allah. Ada soalan lagi tak? Abi tu bukan Abi. Abi. Soalan daripada Echa. Boleh ke kalau kita nak minat K-pop kalau tak terlampau? Macam mana ya nak jawab? Abi. Ya. Tu. Thank you Sarah. Letak sini Okey. Ini soalan last malam ni. Ini soalan last insya-Allah. So macam nilah. Saya tak nak umumkan kepada K-pop saja. Saya tak nak khususkan kepada K-pop saja. Saya nak bagi umum sikit. Sebab soalan ni kita boleh lebih umumkan sebenarnya. Boleh ke kalau kita minat J-pop? Boleh ke kalau kita minat Malaysia pop? Boleh ke kita minat B-pop, Bangla pop? Ni gambar saya dengan isteri dengan Sarah time kecil. Dah letak situ I love you. So boleh tak kita minat benda-benda macam ni kalau tak terlampau? So sebelum saya nak jawab ni, saya nak bagi tahu korang satu benda lah. Apakah hukum kita berhibur? So hiburan ni ada macam-macam jenis kan? Hiburan mendengar, hiburan melihat dan sebagainya. So bab-bab K-pop ke, lagu-lagu ke, English pop, lagu-lagu barat ke, lagu-lagu Melayu ke, so ini semua hiburan telinga. So apakah hukum kita mendengar lagu-lagu dan sebagainya? So sebenarnya hukum asal dia adalah hukum asal berhibur ni basically harus. Hukum asal berhibur basically-nya harus. Tetapi sekiranya hiburan yang kita berhibur tu ada beberapa benda yang melanggar syarak, maka akan jadi dosa. So apakah perkara-perkara yang menyebabkan hiburan tu menjadi dosa? Pertama ialah apakah konten hiburan tersebut? Apakah isi hiburan tersebut? Sekiranya isi hiburan tersebut, tak kisahlah movie ke, drama ke, anime ke, lagu-lagu ke, lagu Melayu ke, lagu Inggeris ke, lagu Jepun ke, lagu Korea ke, lagu Hindustan ke, lagu Bangla ke, sekiranya lagu-lagu tersebut sekiranya lagu-lagu tersebut ada konten-konten yang membawa kepada dosa,
maka hukumnya dosa. Contohnya lirik lagu dia lucah, ataupun lirik lagu dia ada mencarut, ada apa, perkataan-perkataan mencarut lah, ataupun lirik dia ada unsur-unsur yang mendorong pada pergaulan bebas, mendorong pada couple, yang mana kalau kita dengar tu akan membuatkan kita terasa nak couple, ataupun dia mendorong kita pada ingat awet ni, ingat crush kita kan. Ataupun lirik dia ada unsur-unsur syirik, ada unsur-unsur mendedahkan aurat, ada unsur-unsur seksi, ada unsur-unsur syirik dan sebagainya, maka mendengar lagu-lagu tersebut, tak kisahlah lagu tu dinyanyikan oleh orang Melayu ke, orang Korea ke, orang Inggeris ke, orang Cina ke, ia tetap haram kerana isinya adalah haram. Itu satu benda pertama yang membuatkan hiburan tu menjadi haram. So kalau lagu K-pop yang korang dengar tu, kalau lagu K-pop ni soalan dia pasal K-pop kan. So kalau K-pop yang korang dengar tu, lirik dia ada unsur-unsur yang saya sebut tadi, yang mana lirik dia membuatkan korang rasa, lirik dia ada mendorong korang pada pergaulan bebas, ataupun seks, ataupun cinta-cinta sebelum nikah ni, ataupun mendorong pada syirik, mendorong pada arak, mendorong pada pendedahan aurat, seksi-seksi dan sebagainya, maka hukumnya adalah haram. Tapi sekiranya lirik dia okey, contohnya lirik dia pasal persahabatan, lirik dia pasal kekeluargaan, lirik dia pasal buah-buahan, flora and fauna kalau ada lah, ataupun lirik dia tentang cinta kepada negara, cinta kepada diri sendiri, maknanya lirik-lirik yang positif, maka boleh je dengar, tak ada masalah. Sekiranya lirik dia okey, boleh dengar. Tetapi kedua, apakah yang membuatkan hiburan tersebut menjadi haram juga adalah sekiranya kita lalai dalam berhibur. Lalai itu apa? Lalai itu contohnya lagu-lagu kita boleh dengar. Kita boleh hafal lagu-lagu tu. Lagu Inggeris kita hafal, lagu Korea kita hafal, lagu Jepun kita hafal, lagu Melayu kita hafal. Tapi Al-Quran, daripada umur 1 tahun sampailah umur 20 tahun, juzuk amma pun tak hafal lagi, juzuk 30 pun tak hafal lagi. Tak best lah macam tu sebab kita Islam. Kalau kita tak hafal Quran, at least lah juzuk 30 tu kita tak hafal. So dalam solat, kita akan baca surah pendek-pendek je. Tak habis-habis qul huwallahu ahad wal 'as, qul huwallahu ahad inna a'tainakal kautsar. Patutnya kalau kita nak solat ni, especially solat tahajud dan sebagainya, solat-solat sunat, kita naklah baca surah yang panjang-panjang kan. Tapi kalau kita tak hafal macam mana? Tapi lagu-lagu lain boleh hafal pula kan. Kenapa Quran tak boleh hafal? So maknanya kita dah lalai kat situ tanpa kita sedar. Ataupun kita dengar lagu-lagu tu sampai kita obses pula dengan artis tersebut. Dah lah artis tu ajnabi. Sampai kita crush pula ke artis tu. Acah-acah nak kahwin pula dengan artis tu. Maka benda tu pun jatuh haram juga. Contohnya korang dengar satu lagu tu lirik dia baik contohnya. Contohnya lagu tu dinyanyikan oleh saya. Kalau saya nyanyi, lagu tu lagu yang lirik dia baik, saya nyanyi. Tiba-tiba korang dengar, korang obses pula saya. Korang taksub saya pula. Lepas tu korang crush kat saya pula. So korang jadi dosa. Sebab saya ni ajnabi korang. Walaupun lagu tersebut dinyanyikan oleh orang Islam dan ustaz ke apa ke, penasyid ke apa ke, tetapi kalau kita obses, kita tetap salah kat situ. Sebab jangan obses, jangan terlalu taksub. Tetapi kalau kita tak obses, tapi lirik dia tak elok, still dosa juga. Tapi kalau lirik dia elok, tapi kita obses, kita salah. Faham kan? So basically dua benda itulah yang membuatkan hiburan tu menjadi haram. Pertama, konten dia. Kedua, sekiranya kita lalai. Lalai tu apa? Kita sampai tanggungjawab agama kita tak buat. Quran kita tak khatam berapa last kita khatam pun kita tak tahu. Hafalan Quran kita macam mana. Tahajud kita, solat berjemaah kita, dakwah, tarbiyah kita, ilmu kita. Sedangkan itu lebih penting lagi. Tetapi hari ni kita sanggup beli album artis ni artis tu, pergi konsert artis ni artis tu, nama-nama artis semua kita hafal, lagu-lagu artis semua kita hafal, bahasa asing pun kita boleh hafal juga. Nak kata betapa taksubnya kita pada dia. Lepas tu tengok artis-artis menari-nari, artis perempuan menari ke, artis lelaki menari ke. Especially artis perempuan lah menari seksi-seksi, menggairahkan. Kita tengok tak rasa bersalah, boleh taksub pula tu. Di mana iman kita ketika itu? Di mana iman kita ketika itu? Sedangkan benda tu dosa. Tapi kita tengok tak rasa bersalah, boleh suka, boleh redha, bahkan boleh taksub pula dengan perkara dosa tersebut.
Apakah ini semua, wahai teman-temanku? So, nasihat saya, elakkanlah untuk mendengar-dengar. Awal-awal mungkin kita tak obses. Tapi lama-lama bila banyak sekali dengar, terpengaruh dengan kawan-kawan pula, takut-takut, na'udzubillah, kita pun terjebak juga. Dan macam saya cakap, saya tak tujukan kepada K-popers. Sebab benda ni bukan isu masalah K-pop je. Ada orang dia tak suka K-pop, tapi dia dengar lagu-lagu barat dan dia obses pada lagu-lagu barat. Shawn Mendes lah, Camila Cabello lah, Justin Bieber, One Direction lah. Sama je, apa beza dia orang tu dengan K-pop? Ataupun kita dengar apa lagu-lagu Melayu, lepas tu kita obses pula dengan artis-artis Melayu sampai apa rindulah, bercinta. Apakah semua ini? Apakah semua ini? Dan berhati-hatilah dalam berhibur. Berhati-hati dalam berhibur. Jaga batas halal haram dalam berhibur. Dalam Islam ni bukan babi je yang haram. Hiburan pun boleh jadi haram kalau kita tak patuhi syarat-syarat dalam berhibur. So, macam itulah cerita dia. Wallahualam. Terima kasih sebab bersama-sama dalam sesi live pada malam ni. Kesian korang ngantuk dah nak pukul 1 dah. Moga Allah kurniakan syurga kepada korang semua. Dan jangan lupa follow Instagram saya, Ustaz Adenin, di Instagram lah. Sebab insyaAllah saya ada buat giveaway buku terbaru saya, Surat Cinta untuk Pendosa. So saya akan umumkan pemenang pada setiap hari Jumaat. Macam mana nak menang? InsyaAllah setiap hari saya akan post video-video dakwah untuk sampaikan apa yang saya faham dan apa yang saya tahu kepada korang semua, supaya ramai dapat manfaat. Dan korang boleh tag kawan-kawan korang di situ. Dan saya akan pilih lah komen-komen yang terbaik daripada video-video yang saya tulis kat situ. Dan setiap hari Jumaat saya akan hadiahkan kepada 2 orang terpilih buku terbaru saya, Surat Cinta untuk Pendosa. Dan kesempatan ni juga saya nak ucapkan terima kasih kepada semua orang yang dah dapatkan buku Surat untuk Orang yang Putus Asa. Alhamdulillah, buku Surat untuk Orang yang Putus Asa telah tercalon dalam Best of MPH 2019. Dan semua ni semata-mata kerana Allah. Allah yang bagi. Dan saya harap korang yang dah baca buku saya ni, doakan saya dapat amalkan apa yang saya tulis. Doakan Allah terima amal saya. Dan saya doakan juga supaya korang jadi bertambah baik, diridai Allah, dikurniakan rahmat, nikmat, keberkatan hidup. Dan moga korang pun berjaya dunia akhirat, insya-Allah. Dan jangan lupa subscribe YouTube Tarbiyah Sentap. InsyaAllah kami akan rilis pelbagai lagu baru, lagu-lagu cover baru dan juga single. Kami akan rilis dalam masa terdekat single daripada Anik Muhaimin. Dan kami juga akan rilis single daripada kumpulan The Truth. Kami juga akan rilis single terbaru daripada kumpulan Rabitah tak lama lagi. Dan kami juga akan cover beberapa lagu nak jadikan versi dakwah. Antaranya kami nak cover lagu Boy With Love versi dakwah, lagu Dance Monkey versi dakwah, dan lagu Roxanne versi dakwah. Tak lama lagi di YouTube Tarbiyah Sentap. So, jangan lupa subscribe YouTube Tarbiyah Sentap. Sebarkan pada kawan-kawan korang. Dan ajak kawan-kawan korang pun baca buku-buku Tarbiyah Sentap. Tengok video-video Tarbiyah Sentap. Dan moga ramai dapat manfaat, insya-Allah. Wallahualam. Jumpa lagi untuk sesi sembang-sembang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.